Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Nama saya Asma. Kawan-kawan nak tahu tak, mengikut sejarah, Masjid Bakshashi, Lahore, Pakistan boleh memuatkan 65,000 jemaah. Nama saya Salwa. Kawan-kawan nak tahu tak? Dibina pada tahun 1557 di zaman Empayar Ottoman. Itulah Masjid Sulaiman di Turki. Saya Fatimah. Info hari ini, Masjid Qul Sharif Rusia pernah dibiarkan musnah pembinaan semula setelah kejatuhan Soviet Union. Saya Isyirah. Kawan-kawan, Masjid Nabawi dibina di atas kawasan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di situlah tempat baginda disemadikan. Saya Patricia. Untuk pengetahuan kawan-kawan, rupa bentuk Masjid Xi'an di China seperti kuil Buddha, tetapi kedudukannya menghadap kiblat. Saya Iman. Dengar. Bangunan asal Masjidil Haram dibina menggunakan batu biru yang terdapat di lembah Hijaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berjumpa dan bertemu kembali dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam surah Ali Imran. Pada kali ini insya-Allah kita akan berpindah kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke berapa? Ke-7. Ayat yang ke-7. Kita akan menceritakan mengenai ayat muhkamat dan mutasyabihat. Siapa yang nak baca dahulu, sila angkat tangan. Wah, nampaknya Fatimah mengangkat tangan lebih dahulu. Apa kata kita dengar Fatimah untuk membacakan ayat surah Ali Imran ayat yang ke-7. Yang lain cuba semak ya dan dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ya. Ayatnya walaupun satu ayat tetapi dia memang sedikit panjang. Itu yang Fatimah tersyemput-syemput dulu ya. Ya. Okey, mari kita baca bersamalah ya. Sebab Ustaz yakin inilah dia hafizah Quran kita yang hebat. Mari kita bacakan bersama-sama surah Ali Imran ayat yang ke-7. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Alhamdulillah. Itulah dia bacaan yang baik daripada adik-adik. Boleh dilancarkan lagi di samping menguatkan hafazan. Jaga juga tajwid, tempat panjang dan pendek. Dengungnya dan sebutan hurufnya. InsyaAllah mendapat keberkatan. Hari ini Ustaz akan menerangkan tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Okey, yang pertama, ayat muhkamat ni ada beberapa pandangan ulama. Maksud dia ayat muhkamat, ada yang memaksudkan dan mengertikannya sebagai ayat yang diguna pakai. Ayat yang apa?
Diguna pakai. Diguna pakai dalam segala hukum hakam dengan menggunakan ayat tersebut diguna pakai ya. Ataupun bahasa yang lebih mudah, ayat yang tiada tafsiran lain ditafsirkan kepada bahasa ataupun makna lain. Maknanya jelas. Kita baca terjemahan kadang-kadang tak perlu tengok tafsir pun, ayat muhkamat tu jelas maksudnya. Tidak mungkin dia pergi kepada maksud yang lain. Maknanya makna-makna yang jelas kat dalam Al-Quran. Itu maksud ayat muhkamat. Apa benda pula mutasyabihat ni? Lawan tadi. Ayat itu ayat yang tidak diguna pakai. Tadi muhkamat jelas, kemudian diguna pakai hukum hakamnya. Ada juga pendapat yang mengatakan mutasyabihat pula sebaliknya, iaitu ayat yang tidak diguna pakai, yakni mansukh. Yakni apa? Mansukh. Mansukh, tidak diguna pakai. Dan bahagiannya tidak perlu beriman dan tidak perlu beramal dengannya. Ada yang mengatakan pendapat ayat mutasyabihat sedemikian rupa. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan ayat mutasyabihat adalah benar dan baginya tafsir. Baginya takwil yang khusus. Allah menguji manusia untuk mentakwilkannya seperti mana Allah menguji ada perkara halal dan haram. Ada perkara apa? Halal dan haram. Okey, jelas tak masuk muhkamat dengan mutasyabihat? Jelas. Ya, muhkamat yang jelas, mutasyabihat yang kurang jelas dan perlu penafsiran, dan kedua-duanya merupakan ujian kepada kita. Dan kita akan berehat seketika dan akan sambung lagi selepas ini Tullabi Naam. dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih. Dalam kita mempelajari ayat muhkamat dan mutasyabihat ini, kita bertemu kembali untuk meneruskan perbicaraan kita dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Ya, seperti mana yang Ustaz katakan tadi, muhkamat, mutasyabihat, maknanya dah jelas. Kita bagi contoh sedikit. Okey, muhkamat contoh. Qul huwallahu ahad. Semua? Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahawa Allah itu satu. Jelas tak ayat tu maksudnya? Jelas. Boleh faham tak? Boleh. Jelas, ya. Tetapi ada pun contoh ayat yang mutasyabihat, dia perlu sedikit penafsiran dan pentakwilan. Contohnya, dengar ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau sekali imbas bahawa Ar-Rahman yang Allah berada di atas arasy sambil istawa. Istawa ni kalau macam perbuatan manusia ni macam seolah-olah macam berehat. Tetapi manakan pula kita tidak tahu Allah mempunyai bentuk ataupun sebagainya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sesuatu pun yang ada dekat dunia ini yang terlintas kat fikiran kita yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tetapi tak ada satu benda yang sama. Apa yang selain daripada Allah namanya makhluk, tak ada satu pun yang kita terlintas kat kepala otak kita berbentuk, ada mata, ada tangan, duduk dan sebagainya sama. Tetapi Allah membahasakan diri dia istawa, seolah-olah macam duduk. So benda inilah yang perlukan penafsiran dan pentakwilan ada kalanya. Ini yang dinamakan ayat mutasyabihat. Ayat apa? Mutasyabihat. Tullabi. Naam. Ya, seperti mana yang Ustaz katakan, Ustaz perjelaskan lagi. Kita fokuskan sedikit kepada ayat yang sedikit keliru tadi yang namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ni ada 3 kelompok. Ada berapa? 3 kelompok. 3 kelompok orang yang nak menafsirkannya. Pertamanya golongan salaf. Golongan apa? Salaf. Golongan salaf ni adalah golongan-golongan umat yang terdahulu yang dia sebut sebagai khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Summal ladzina yalunah, summal ladzina yalunah. Kemudian yang berada selepasnya, iaitu kaum sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Ini disebut sebagai golongan salaf. Golongan salaf ini cara dia bila berjumpa dengan ayat-ayat mutasyabihat, dia tidak suka untuk mentakwilkan. Dia serahkan, dia takwil secara ijmal, secara keseluruhan. Ya, aku terima bulat-bulat. Ya, kalau Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada satu yang sama dengan makhluk. Aku terima bulat-bulat ya Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Dia tidak suka menafsirkannya. Tetapi bila umat-umat yang selepas itu, tabi'in, sehinggalah ke zaman kita, makin banyak lagi orang masuk ke dalam Islam. Makin banyak lagi orang-orang bukan Arab yang masuk ke dalam Islam. Ketika itu, orang dah mula salah fahamkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan benda-benda yang boleh mengelirukan orang. Maka perlulah kepada golongan kedua yang disebut sebagai golongan khalaf. Golongan apa? Khalaf. Yang pertama golongan salaf, diserahkan sahaja. Yang kedua golongan khalaf, dia takwilkan, tafsirkan bersesuaian dengan kaedah-kaedah yang dibenarkan kat dalam Al-Quran. Ini juga kaedah yang dibenarkan ke tak dibenarkan? Dibenarkan. Sebagai contoh, yadullah fawqa aydihim. Sebut. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Maka yad dalam bahasa Arab, dalam balaghah ataupun sastra Arab, menunjukkan juga kekuasaan. Maka mereka takut, orang kata, tangan Allah ni ada 5 jari lah sama macam makhluk. Masya Allah. Ini sangat berdosa dan tidak boleh sama sekali dan tidak layak bagi Allah. Maka dia kata tangan ni menunjukkan kekuasaan Allah berada di bawah kekuasaan mereka. Dan golongan ketiga yang kita tak nak sangat berlaku. Agak-agak golongan apa? Golongan musyabbihah. Sebut? Musyabbihah. Musyabbihah ni disamakan. Allah kata tanganlah tangan. Astaghfirullahalazim, mana pula Allah mempunyai tangan seperti ini? Dia kata kuasa. Bila Allah kata matalah mata. Masya Allah. Dan golongan-golongan ini yang selalu membuat bid'ah yang pertama kat dalam Islam terkenal sebagai golongan khawarij. Golongan apa adik-adik semua? Khawarij. Ya. Golongan khawarij inilah antara golongan yang paling sesat yang dan sejarahnya banyak disebut dalam lipatan-lipatan sejarah, membuat sejarah hitam ke dalam umat Islam. Dia selalu mentafsirkan ayat yang sukar ini. Tulabi. Naam. Ustaz tambah sedikit satu info ketika mana ada orang cuba untuk mempertikaikan metod khalaf dan salaf tadi kan. Sedangkan kita menerima kedua-duanya. Bagi golongan salaf, elok kita berhenti pada wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui takwilan ayat-ayat mutasyabihat ni melainkan Allah. Selebihnya diserahkan ke semuanya. Ini berhenti kat situ. Tetapi golongan khalaf disambung lagi wama ya'lamu ta'wilahu illallah huwarrasikhuna fil ilm. Ustaz terjemahkan sedikit. Tidak mengetahui ayat-ayat mutasyabihat ni melainkan Allah dan orang yang mantap dalam ilmunya. Maknanya ada setengah orang sahaja seperti mana Ibnu Abbas. Seperti siapa? Ibnu Abbas. Seperti Ibnu Abbas yang mengetahui ilmu-ilmu takwil yang pelik-pelik kat dalam Al-Quran, sehinggalah kebanyakannya sahabat-sahabat Nabi merujuk kepada Ibnu Abbas apabila tidak mengetahui tentang ayat-ayat mutasyabihat. Sekarang Ustaz ulang 3 golongan dalam menafsirkan ayat mutasyabihat. Yang pertama golongan salaf. Yang kedua golongan khalaf. Yang ketiga golongan Mutasyabihat. musyabbihat. Yang ketiga ni yang bermasalah, yang kita jangan jadikan. Contohnya yang Ustaz sebutkan tadi adalah puak khawarij. Yang kita akan insya-Allah akan sambung selepas ini cerita bersama dengan Atuk. Moga-moga Atuk ada bagi pencerahan sedikit tentang golongan khawarij ini. Kita semua akan bertemu lagi. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia. Jangan ke mana-mana ya. Teruskan bersama kami dalam pesan Atuk. Silakan Atuk. Ya, terima kasih cucu-cucu Atuk dalam studio. Masya Allah, semua comel-comel, lawa-lawa. Apa khabar cucu semua? Alhamdulillah. Apa khabar cucu di luar sana? Jadi cucu Atuk harapkan semua supaya cucu Atuk semua yang dalam studio, yang luar sana semuanya sihat-sihat belaka. Alhamdulillah. Dan kita masih lagi meneruskan pembicaraan kita dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Daripada apa yang Ustaz Zamri sebut tadi, daripada apa yang cucu Atuk dengar tadi, Atuk dah sebut satu perkara saja. Bila mana Ustaz Zamri sebut tentang mutasyabihat, Ustaz Zamri banyak menguraikan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang tidak mutasyabihat. Jadi Atuk sebutnya iaitu hukum mutasyabihat. Apa hukum mutasyabihat? Cucu Atuk tak pernah dengar kan? Belum pernah dengar kan? Dengar elok ya. Baik. Atuk nak bawa satu hadis. Ingat cucu Atuk ya. Apa hadis Nabi kata apa? Qala Rasul al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma
umurun mutasyabihat. Faman waqa'a fi syubahat faqad waqa'a fil haram. Sadaqa Rasulullah. Itu hadis Nabi tu. Nabi kata apa? Ingat syuatuk ya. Yang halal jelas. Apa yang halal? Kita makan apa ya? Nasi halal tak? Halal. Oh, ayam goreng halal tak? Halal. Oh, alhamdulillah. Nabi kata halal jelas. Banyak benda-benda yang halal. Kita makan buah apple halal tak? Halal. Oh, Masya Allah. Tu Nabi kata halal jelas. Dan yang haram pun jelas. Apa dia yang haram? Bangkai. Haram tak? Haram. Arak haram tak? Haram. Apa lagi yang haram? Oh, khinzir. Oh, lagi haram suatu. Khinzir lagi haram. Apa lagi yang haram? Apa lagi? Ingat tak? Banyaklah. Nanah haram, darah haram. Semua haram kan? Maka Nabi kata yang halal pun jelas. Yang haram pun jelas. Tapi di antara kedua-duanya kata Nabi, ada benda yang mutasyabihat. Ini yang Atuk sebut ni. Ada benda yang apa dia? Mutasyabihat. Apa dia mutasyabihat? Itu yang diragukan. Yang diragukan. Contohnya, kita kata kalau sekarang ni, Masya Allah, musim buah-buahan kan? Ada pernah tak ayah bapa beli buah balik? Ada pernah tak? Pernah. Dia beli buah apa? Rambutan. Oh, buah rambutan, Masya Allah. Tiba-tiba kita syak. Ni rambutan ni ayah beli ambil duit mana ni? Pernah tanya ayah tak ambil duit mana? Tak. Jangan bertanya kena penyepak. Tak, kena tanya. Tidak, kalau kita syak, jangan-jangan ayah beli ni duit curi ke? Duit rasuah ke? Duit merompak ke? Duit menyamun ke? Ada syak tak? Bila syak itu nama dia mutasyabihat. Mutasyabihat. Bila mutasyabihat, ingat cucu atuk, ni pesan atuk ni. Bila ada mutasyabihat, maka Nabi kata, faman waqa'a fi syubahat faqad waqa'a fil haram. Itu dia, Masya Allah. Barang siapa terlibat dengan benda syubahat, berarti dia terlibat dengan benda yang haram. Maka sebab tu, bila kita terlibat syubahat, jangan buat. Syubahat, jangan lakukan. Okey? Maka dalam kehidupan kita hari ini mungkin banyak benda syubahat. Benda-benda yang kita tak tahu. Haram ke? Halal ke? Boleh ke? Tak boleh ke? Itu waktu namanya syubahat. Dalam makanan, dalam pakaian, dalam minuman. Masya Allah. Tiba-tiba kita katakanlah, cucu atuk jalan, jumpa satu air dalam bekas dia, air. Tiba-tiba cucu fikir, air apa ni? Ini air apa ni? Air ini haram ke halal? Boleh minum ke tak boleh minum? Timur syak tak? Syak. Timur syak. Jangan Minum. Jangan. Sebab minum, berarti dia minum benda yang haram. Hari ini kadang-kadang banyak cucu atuk. Banyak timbul benda. Kadang orang tanya atuk. Atuk, kata dia. Orang kata dalam aiskrim tu ada gelatin, kata dia. Sudah. Jadi dia tanya atuk, gelatin apa? Atuk tanya balik. Ada gelatin ke? Ada gelatin tak? Dalam aiskrim? Ada. Ada gelatin apa? Kita syak. Gelatin apa ni? Gelatin sayur ke? Gelatin yang haram ke? Ada syak tak? Ada. Kalau syak, jangan Makan. kalau makan? Haram. Ingat tu pesan Datuk tu. Dia dalam hidup kita, Nabi kata, al-halal bayyinun. Halal jelas. Kita kena cari benda yang halal. Lebih-lebih lagi yang melibatkan soal makanan. Pastikan yang makan itu benda yang apa dia? Halal. Bukan halal saja. Tu ada pesan lagi. Apa Allah sebut dalam Quran? Allah kata apa? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Dengar tak tayyibah? Nah. Halal dan Lagi baik. halal dan baik. Kita ni Allah suruh makan benda yang halal dan benda yang baik. Bukan halal saja. Kalau boleh makan yang baik-baik. Bukan haram, tapi makan yang baik-baik. Contohnya, kalau atuk tanya cucu atuk, ya. Kenal budu tak? Kenal. Halal tak? Halal. Baik tak? Tak. Ada yang halal tapi dia tak baik. Cincaluk kenal tak? Kenal. Kenal. Halal ke? Halal. Halal. Baik tak? Tak. Tak tahulah. Maka Tok kata, Tok pesannya, makan yang halal lagi yang baik-baik. Ikan kering halal tak? Halal. Baik tak? Kalau setiap hari makan kering, badan menjadi kering juga. Maka sebab tu kenapa dalam konteks ini, bila melibat soal makan, kita bukan pasti yang halal saja. Ingat cuatuk ya. Jangan makan yang halal saja, tapi yang
baik-baik makan ayam golek hebat-hebat tu. Jadi badan kita percaya golek juga jadi. Nak jadi ayam golek tak? Tak nak. Pulang. Jadi kesimpulannya, ya pesan Datuk ingat, kita pastikan setiap kita nak makan benda yang halal. Kalau benda yang kita ragu, yang tak tahu hukum, maka hukumnya apa dia? Haram. Betul? Pastikan yang kita nak makan itu benda yang halal. Okey. InsyaAllah hingga bertemu lagi dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Untuk itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.